أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu adalah untuk ibadat kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru ataupun kamu sembah sesiapa pun bersama-sama dengan Allah. Inilah hak-hak masjid ni, dia ada hukum-hukum tersendiri kerana masjid ni milik Allah, rumah Allah, bukan rumah kita. Maka bila dikaitkan dengan apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi, membina masjid ada peraturan-peraturannya, ada etika-etikanya, bukan sembrono begitu. Bahkan bagaimana masjid itu diasaskan dengan asas takwa, bukan selain daripada itu. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kita saksikan apakah sinopsisnya, iaitu bermula ayat 107 hingga ayat 108 dan 110, ya. Maksudnya ada 4 ayat di sini bercerita tentang Masjid Dirar dan bezanya dengan Masjid Taqwa, ya, masjid yang diasaskan oleh takwa, yang dirakamkan, yang diabadikan dengan Masjid Quba yang terbina di Madinatul Munawwarah. Kemudian pada ayat yang ke-111 kita akan melihat kepada sifat orang mukmin yang benar dan sempurna adalah yang berjihad pada jalan Allah. Ayat ini adalah amat mantap, kita akan sama-sama lihat pada hari ini insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا
الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله Bawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita sama-sama jangan sokong golongan yang ingin gagalkan usaha baik. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa peka dakwah ataupun ajakan keburukan untuk kita jauhkan, dihindari. Dan yang ketiga, sedia mengorbankan diri dan harta kita untuk kebaikan Islam kerana ganjarannya adalah syurga. Tak pernah ada orang yang boleh menawarkan sebegini mantap, tetapi ia bukannya cash. Ia adalah tertangguh hanya bagi orang-orang beriman sahaja yang akan memilih perkara itu. Allah, la ilaha illallah. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan pilihan kita ialah sajadah. Ya, iaitu sujud ataupun merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita lihat pada ayat 107, dan antara orang munafik ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Masjid daripada perkataan sajadah, sujud. Tetapi rupa-rupanya orang munafik menggunakan sujud itu untuk berpura-pura, tetapi bagi orang beriman sujud itu adalah lambang untuk
takwa. Sujud itu lambang untuk membersihkan diri, 92 kali disebut di dalam Al-Quran. Jadi inilah yang perlu kita sedar, tanda taubat untuk bersihkan diri kita ialah dengan banyak bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tanda takwa yang perlu kita hidupkan. Apatah lagi bila kita ini sudah pun melewati Ramadan la'allakum tattaqun. Tandanya pada Syawal ini ialah apabila tuan-tuan semua masih lagi konsisten menjaga masjid, memakmurkan masjid sebagai latihan harian penuh disiplin, dan kalau katakan dipanggil untuk berjuang, kita sudah ada disiplin tersebut. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Berkenaan dengan hukum mim mati. Hukum mim mati bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dia terpecah pada 3 hukum. Pertama itu hukum ikhfa syafawi, kita dah belajar semalam. Kita belajar yang kedua itu hukum idgham mislain ataupun idgham mutamathilain. Yang ketiga hari ini, pecahan yang ketiga, kita nak belajar izhar syafawi. So apakah izhar syafawi? Macam mana izhar syafawi berlaku? Izhar syafawi berlaku apabila mim sakinah ataupun mim mati itu bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba. Okey, kenapa saya kata bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba? Sebab huruf mim dan ba saya dah sebut semalam. Okey, huruf mim apabila mim mati bertemu dengan mim, dia jadi idgham mislain, kan? Apabila mim mati bertemu dengan ba, dia jadi ikhfa syafawi. Jadi 2 huruf ni dah tolaklah tepi. Lagi tinggal lagi baki daripada selain daripada 2 huruf ini, semua itu apabila bertemu dengan mim mati, maka hukumnya kita kena baca secara izhar syafawi. Dinamakan izhar syafawi. Macam mana cara bacaannya? Ialah wajib diizharkan mim mati itu. Dimatikan mim itu, dijelaskan mim mati itu tanpa dipanjangkan gunnah ataupun dengung. Kita lihat contoh pula. Contoh banyak hari contoh mim mati ni bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba sangat banyak dalam Quran. Bahkan kita baca surah Al-Fatihah pun ada beberapa dah kat situ hukum izhar syafawi. Contoh siratal ladzina an'amta. Pada kalimah an'amta, mim mati bertemu dengan ta. Dia jadi izhar syafawi. Dia mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. So selain daripada mim dan ba adalah huruf ta antaranya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mim mati bertemu dengan waw, mim mati bertemu dengan ghain, mim mati bertemu dengan ain. Maka kita kena baca secara jelas tanpa kita kena dengung. An'amta, tak boleh an'am, tak boleh panjangkan macam tu. Jelaskan mim mati itu diizharkan an'amta, tutup mulut. Am menandakan dia jelas mati. Dan yang kedua contoh kita biasa baca dalam surah falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mim mati bertemu dengan hamzah. Falahum ajrun, tak boleh falahum tak boleh panjangkan. Dia situ jelas dimatikan, jelaskan mati, diizharkan mim mati tersebut. Itu dipanggil izhar syafawi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.